KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Apa khabar di rumah? Saya harap semuanya sihat, bertenaga kerana hari ini di Didik TV KPM kita dalam slot menengah atas. Mata pelajaran ini begitu menarik, tentunya matematik tambahan. Suka kan matematik? Saya sebenarnya dari sekolah dulu, saya ingat dari darjah 5 saya suka matematik sampai saya habis saya menduduki STPM ketika itu. Baiklah, kalau nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita matematik tambahan ini, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah pun saksikan siapakah guru kita hari ini. Tentunya Cikgu Eza. Assalamualaikum Cikgu Eza. Waalaikumsalam. Selamat datang hari ini Cikgu Eza. Terima kasih. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Adik sihat? Alhamdulillah Cikgu sihat juga. Cikgu, kita juga bersama kita hari ini ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Saiful. Assalamualaikum Cikgu Saiful. Cikgu Saiful, saya nak tanya soalan ni. Cikgu Saiful suka tak matematik? Cikgu Saiful pun sangat suka matematik. Dari situ saya pasti kita semua ramai yang suka matematik di sini dan banyak ilmu yang sama-sama kita nak tambah dalam mata pelajaran matematik tambahan. Cikgu, kongsikan kepada kita dan murid-murid di rumah apakah topik kita hari ini? Okey. Sekarang ni kita akan buat fungsi trigonometri di mana kita akan mengenali bagaimanakah bentuk graf, sinus, cosinus dan tangent. Tapi kita akan explore benda ni dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra, Cikgu? Aplikasi apa tu, Cikgu? Saya rasa aplikasi GeoGebra ni kita boleh explore lah graf ni, macam mana kedudukan graf ni apabila nilai A berubah, nilai B berubah, nilai C berubah, dia akan menunjukkan banyak perubahan yang akan jadi. Baik, sangat menarik, Cikgu. Boleh kita mulakan pembelajaran kita hari ini, Cikgu? Okey. Silakan, Cikgu. Okey. So hari ini kita akan buat fungsi trigonometri di mana kita akan mengenali graf sinus, cosinus dan tangent. Okey. So sebelum kita nak pergi ke graf yang lebih lanjut, kita kena kenal dulu bentuk arm dalam fungsi trigonometri. Okey, kalau seperti yang kita tahu, bentuk arm trigonometri kita ada 3. Ni, yang pertama, kalau pelajar boleh nampak dalam slide ini, y sama dengan A sin BX tambah C untuk sinus. Okey. Yang kedua, contohnya macam y sin 3X tambah 1. Okey. Kalau macam yang cos pula, y sama dengan A cos BX tambah C. Contohnya macam y 2 cos X tambah 3. Dan tangent pula, y sama dengan A tan BX tambah C. Contohnya seperti y 3 tan X per 2 tolak 1. Okey, Nip. So, dalam graf ini, dalam bentuk arm ini, kita kena tahu di manakah nilai A, di manakah nilai B, di manakah nilai C. Seperti contoh, macam y sama dengan sin 3X tambah 1 ni, kalau kita pecahkan, Nip rasalah. Apakah nilai A dia, Nip? Jika saya perhatikan di situ, Cikgu, saya rasa nilai A adalah 1. Betul ni, pandai. So, nilai A dia 1, nilai B dia yang di tengah-tengah, iaitu 3 dan nilai C itu adalah 1. Okey. Okey, 2 dan 1. Okey, cos pula pun samalah macam tadi. Cos yang A dia adalah 2. B dia adalah 1 dan C dia adalah 3. Okey. So, yang ketiga pula, A dia 3, B dia 1 per 2 ataupun 0.5 dan kita C dia adalah tolak 1. Atau negatif 1 Cikgu? Ya, negatif 1. So, untuk graf sin, macam mana kita nak kenal graf sin ni? Okey, katalah cikgu bagi kamu table Y sama dengan sin X. Okey, kita masukkan nilai. Bila kita nak melukis graf, kita kena ada jadual. Jadual ni di mana kita masukkan nilai X, 0, 90, 180, 270 dan 360. And then kalau pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat ini nilai-nilai inilah. Daripada nilai ini kita akan plot graf.
Okey, kita akan plot graf di mana graf ini akan jadi begini kelas. Y sama dengan sin X. So kita akan plot kosong. Okey, 1. Okey, kosong, -1 dan kosong. Okey, di mana graf dia akan berbentuk begini. Okey, bila graf ini, kita kena kenal graf asas sin X ini. Okey, di mana ini kalau pelajar nampak ketinggian ini kita namakan dia sebagai amplitude. Amplitude. Okey, antara titik yang paling tinggi itu iaitu titik maksimum dengan paksi X di tengah-tengah, kita namakan dia amplitude. Begitu juga dengan titik minimum dengan paksi X, kita namakan dia amplitude. Okey, dan ini dinamakan dia satu kitaran. Satu kitaran. Okey, untuk lebih jelas kita akan explore benda ni. Baik, cikgu. Okey, fungsi sin ni dengan menggunakan GeoGebra. Okey. Okey ni. Wow, Okey, ini aplikasi GeoGebra yang cikgu katakan di awal rancangan ini kita tadi, cikgu. yang cikgu sediakan untuk kita explore GeoGebra ni. Okey, sekarang ni ini adalah graf sin X. Okey, Y sama dengan sin X. Okey, sekarang ni cuba Hanif slidekan nilai A tu. Okey, cuba nilai A tu, sekarang ni nilai A kita adalah 1. Okey, cuba Hanif bergerakkan dia ke kanan. Beratkan ke kanan, cikgu. Saya cuba di sini. Saya naikkan ke 2 je. A sama dengan 2 sekarang. Gerakkan je saja. 2 boleh, 3 boleh. Oh, tertinggal. Tak maaf. Okey. 3 sikit lagi. Semakin saya gerak ke kanan, cikgu, semakin tinggi graf itu, semakin tinggi amplitude-nya. Ya, betul. Masih tinggi maksimum, nilai maksimum dia. Maksimum. Dan nilai minimum dia makin ke bawah. Okey. Itu adalah fungsi nilai A ni. Okey. Sekarang ni cuba Hanif mainkan. Ya, cikgu. Pula cikgu kembalikan dia kepada asal. Okey. Okey, cuba Hanif gerakkan nilai B pula. Apa jadi pada graf? Nilai B di sini saya akan gerak ke kanan. Dia ke kanan, nilai positif dia akan jadi Semakin banyak graf. Kitaran je, cikgu. Ya, betul. Semakin banyak kitaran graf itu. So itu peranan B. Okey, cuba Hanif main pula. Slidekan ke kanan nilai C itu. Baik. Saya cuba nilai C, cikgu. Sekarang nilai C di kosong. Okey, kita gerak ke kanan, apa jadi? Baik. Kalau saya gerak ke kanan, seluruh graf itu semakin naik ke atas. cikgu. Betul. Maksudnya kalau ke bawah ni, kalau C itu negatif, apa jadi dengan graf? Negatif akan lebih rendah dari paksi X ya di situ. Betul. Okey, so maka kita dah cuba tadi menggunakan GeoGebra. So ini dia punya rumusan. Apabila nilai A tu dia lebih besar dari kosong, kalau pelajar nampak Y sama dengan sin X, ini graf asas dia. Okey, cuba tengok Y2 sin X. Apa jadi? Tinggi titik minimum dan maksimum. Cuba bezakan dua graf ni. Okey, macam Hanif cakap tadi, nilai maksimum dia lebih tinggi dan nilai minimum dia ke bawah kan? Yeah. Okey. Kalau ini ni, kalau Hanif perasan, apakah nilai maksimum dia ni? Nilai maksimum di sini ialah 4, cikgu. Okey, cuba Hanif nyatakan apa persamaan graf ni. Y sama dengan apa? Baik, kalau mengikut dari kesimpulan yang saya boleh dapat di sini lah. Saya rasa Y sama dengan 4 sin X. Ya, bijak. Bagus Hanif. So jawapan dia memang Y sama dengan 4 sin X. Sebab 4 tu adalah nilai A kan? Okey, kalau nilai A negatif pula tadi, ini graf asas. Okey, kalau Y negatif 1, Y sama dengan negatif 1 sin X. Okey, negatif 1, graf tu terbalik ke bawah macam tu kan? Tapi bentuknya lebih kurang. Okey. Kalau cuba perhatikan bentuk graf ini, kalaulah cikgu buat ini, cuba tengok di mana nilai minimum dia tu. Negatif 3 je. Negatif. So persamaan kita jadi berapa ni? Y sama dengan negatif 3 sin X. Ya, bijak. Y sama dengan negatif 3 sin X. Itu nilai A. Okey. Macam mana pula kalau nilai B? Nilai B, ini nilai asas tadi, Y sama dengan 2 sin X. Katalah cikgu letak 2 sin X. Paksi minimum 2. Okey. Cuba anda tengok graf ini. Katalah Y sama dengan 2 sin X, 2X. Okey. Berapa kitaran ada dalam graf ni? Ada 2 kitaran. 2 kan? So macam mana kita nak nampak kitaran tu? Okey, cikgu warnakan. Okey, di sini 1 dan di sini 1. So ada 2 kitaran. Okey. Yang ini pula katalah 1, 2, 3, 4. So Y sama dengan 2 sin 4X. Ya, bijak Hanif. So Y sama dengan 2 sin 4X. Okey, kalau nilai C pula ni. Tadi Hanif cakap C tadi kita main slider tu dia bergerak ke atas dan ke bawah, betul? Atas bawah, so, betul. Nilai sin 2X katalah cikgu tambah dengan 1, dia jadi gerak ke atas 1. Baik. Nampak?
okey, graf tu akan naik ke atas. Okey, kalau ini pula dia naik lagi atas, iaitu Y sama dengan 2 sin 2x tambah 3. Ya, cikgu. Okey. So ini adalah Y sin X. Okey, kalau negatif 1, kalau positif tadi dia naik ke atas, kalau negatif Permulaannya di bawah. ya, dia akan bergraf itu akan terturun ke bawah. Dan ini adalah jadi Y sama dengan sin negatif 2 lah. Okey, katalah cikgu nak minta Anip lakarkan graf. Okey, secara Y sama dengan 4 sin 3x. Anip, okey, berapa kitaran? Cikgu tanya kitaran dulu. Kitaran. Berapa circle, berapa kitar graf ni yang kita kena lukis? Kitaran saya ingat Y sama dengan A sin BX kan cikgu? Betul. B ialah kitaran. Betul. Maka B nilai B sini adalah 3. Ada 3 kitaran cikgu? Ya, betul, 3. Dia punya tinggi dia? Tingginya ialah A cikgu, iaitu 4. 4, okey. So kita akan lukis tinggi dia 4. Betul ke cikgu? Betul. Y sama dengan 4 sin 3x bermaksud kita ada 3 graf kan. Kalau pelajar nampak dalam cikgu warnakan 3 graf beza, nampak 3 kitaran. Okey, so ini nilai. Okey, so peranan ABC untuk untuk sinus, A adalah menentukan nilai amplitude maksimum minimum, B menentukan bilangan kitaran dan C menentukan translasi graf untuk peranan A, B dan C. Baik, ini untuk graf sin. Inilah pemalar-pemalar yang cikgu katakan tadi, dan yang penting cikgu kena beri sepenuh perhatian. Saya sebagai murid, saya berikan perhatian, anda semua saya pasti anda semua berikan sepenuh perhatian juga ketika guru-guru anda sedang mengajar. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar, pergi rehat, minum air kejap, tapi jangan lama-lama sebab kejap lagi ada banyak lagi kita nak belajar sama-sama di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar dan mengupas mata pelajaran matematik tambahan bersama saya ialah Cikgu Eza. Cikgu, topik kita hari ini ialah graf fungsi sinus, kosinus dan tangen, dan dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada melukis dan melakar graf Y sama dengan A cos B X tambah C. Graf kosinus ya cikgu? Ya, graf cos. Panjang topik kita sekejap. So sebab bila kita nak mengenal, bila kita nak melakar, kita kena kenal dulu peranan A, B dan C tu baru kita boleh melakar. Betul juga, saya setuju. Saya setuju. So untuk graf graf cos, yang pertama sekali yang kita kena kenal ialah bentuk asasnya, iaitu Y sama dengan cos X. Okey, di mana macam biasa murid boleh masukkan nilai X dalam persamaan Y sama dengan cos X dan murid akan dapat nilai Y yang tertera lah. And selepas tu kita boleh Y sama dengan cos X, kita boleh plot. Okey, macam cikgu plot. Okey, dan pelajar murid akan dapat begini. Ini adalah graf untuk cos X. Di mana masih lagi ada maksimumnya iaitu 1, minimumnya adalah negatif 1. Dan ini adalah satu kitaran untuk graf cos. Okey, sama juga seperti sin tadi. Dia lebih kurang, cuma bentuk cos X ni dia ibarat macam bentuk U senyum kan. So ini adalah nilai amplitude-nya. Maka ini adalah nilai amplitude, iaitu nilai tinggi daripada tapak paksi X ke nilai maksimum dan tapak paksi X ke nilai minimum. Itu dinamakan amplitude. Sama macam tadi. Sekarang ni kita akan lagi sekali kita akan explore graf cos pula dengan menggunakan GeoGebra. Jom sama-sama kita terus ke aplikasi GeoGebra ni. Saya sebetul menarik. Okey, sekarang ni cikgu nak minta Hanif tolong gerakkan slider A tu ke nilai yang lebih besar. Maksudnya mungkin 1, mungkin 2, terpulang kepada Hanif. Saya cuba cikgu. Sekarang A sama dengan 1. Saya akan gerakkan, kita tengok apa jadi. Dah 2.5 di situ. Ya.
maka saya nampak semakin tinggi amplitude atau titik minimum, maksimum dan minimumnya semakin jauh beza, cikgu ya? Ya. Itu adalah peranan A dalam graf cost. Baik. Maksudnya nilai A makin besar, maka makin tinggilah graf itu. Okey, sekarang ni Anik cuba Anik gerakkan pula untuk nilai B. Kalau nilai B itu berubah ke arah positif, apa yang jadi? Baik, sekarang B sama dengan 1. Tengok apa jadi kalau saya angkat. Ini seperti kitarannya lebih tambah ya, cikgu? Ya, makin tinggi nilai B, makin tinggilah kitaran yang kita kena lukis. Baik. Okey, nilai C pula ni. Saya tarik balik ke 1, cikgu. Okay. Nilai Okay, C pula ya. Sekarang C sama dengan C far atau kosong. Tengok apa jadi kalau C. Dia ini seperti yang saya tahu daripada maaf cikgu, graf sin tadi. Ya. Ini adalah translasi graf, cikgu. Ya, betul. Maka dia akan bergerak lebih jauh atau dekat dengan paksi X itu, cikgu. Ya, betul. So C itu pun sama juga seperti graf sinus tadi, dia akan menggambarkan translasi graf. Kalau positif nilai ke atas, kalau C itu negatif ke bawah. Okey, Anik, sekarang ni nilai A tadi Anik main ke positif kan? Sekarang ni cuba Anik main gerakkan graf slider ni ke arah negatif. Apa jadi pada graf? Kita tengok apa jadi. Terbalik, cikgu. Ya. Seperti bentuk loceng di sini, cikgu. Ya, maksudnya ni kalau nilai A tu negatif, maka nilai graf kita, bentuk graf kita akan berubah. Dia akan bertentangan dengan nilai positif tadi, betul? Ya. Okey. So, so kita tahu perubahan nilai A kita seperti yang kita dapati tadi, Y sama dengan cos X, ini bentuk asasnya. Kata yang ini, cuba anda tengok, dia akan gerak ke arah mana tu? Nombor berapa tu? 3. So, dia akan jadi Y sama dengan 3 cos X. Okey. Dan yang ini, cuba Anik bacakan apa persamaan yang Anik rasa. Baik, saya rasa titik maksimumnya 4, cikgu. Ya. Maka Y sama dengan 4 cos X. Kenapa cos X bukan 2X? Sebab kitarannya ada satu saja, cikgu. Ya. So dia jadi Y sama dengan 4 cos X. Itu nilai A kalau nilai A dia positif. Okey, okey. Macam mana pula kalau A dia negatif? Kalau ini adalah cos positif, X cikgu. positif. So kalau negatif, ini bermula daripada titik negatif 2, maka saya rasa Y sama dengan negatif 2 cos X. Bijak. Tengok pun dah tahu. Kita tengok pun kita dah tahu apa nilai persamaan fungsi trigo untuk cos kita. Okey. Yang ini pula, Nif? Yang ini. Apa nilai kotak yang cikgu kosongkan kat depan? Saya rasa sebab graf ini bermula dari negatif 4, cikgu. Ya. Maka titik permulaan negatif 4, Y sama dengan negatif 4 cos X. Bijak sekali. Y sama dengan negatif 4 cos X. Okey. So, kita tengok pula perubahan nilai B. Ya. Okey, kalau Y sama dengan 2 cos X, kita 2 cos X maksudnya gambar tu akan start dengan nombor 2 lah. Ya. Kan? Dia akan bentuk senyum. Okey. Sekarang ni ada 2 pula. Ni kitaran ni, cikgu. Ya, betul. Kitaran ialah pembeli ubahnya huruf B. Ya. Ada 2 kitaran. Ya. Y sama dengan 2 cos 2X. So kalau pelajar murid nak tengok macam mana kitaran, ini satu kitaran. Okey, dan ini satu lagi kitaran. Okey, dan cikgu ni 2 kitaran. Kalau ini kita tengok 3 kitaran. Okey. Itu 3 kitaran. Okey, kalau perubahan nilai C macam kita tengok tadi, kalau positif dia akan terangkat. Okey, kalau maksudnya C positif 1, maksud graf ini akan naik 1. Okey, kalau dia negatif, tengok bergantung pada nilai negatif tu dia akan ke bawah. Okey. So graf sin dan graf cos, perbezaan antara graf sin dan graf cos beginilah. Seperti yang kita nampak, murid nampak graf sin yang berwarna purple itu dan graf cos berwarna hijau. Okey, apa yang beza dari segi bentuk? Kalau murid tengok bentuk asas graf dia, 2 graf yang berbeza. Di pintasan dia macam sin, graf dia akan start dengan nilai titik kosong. Okey, dan pintasan X dia boleh nampak di situ. Dan untuk graf cos dia dia mula dengan pintasan dia dekat nombor 1. Okey. So itulah untuk graf cos. Sama cos. Juga peranan A dia adalah menentukan nilai amplitude, B dia adalah kitaran
dan C dia adalah translasi graf. Baiklah. Sebenarnya saya rasa mudah cikgu trigonometri ya. Cuba kita kena pasti dengan graf apa yang diberikan itu graf sin atau graf cos, tapi untuk menentukan pemalarnya asalkan kita faham rumus tersebut, insya-Allah kita boleh jawab soalannya. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Cuba renung-renungkan balik bagaimanakah formula atau rumusan untuk graf sin dan graf cos tadi sambil kita berehat. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas dan kita sedang belajar mata pelajaran matematik tambahan bersama saya ialah Cikgu Eza. Cikgu Eza, dalam mata pelajaran matematik tambahan ni, topik kita hari ini ialah graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Sekarang kita akan belajar dengan lebih mendalam mengenai graf tangen, Cikgu ya. Graf tan. Ya, graf tangen atau tan lah. Graf simple tan. ya. Baik. Okey. Tadi graf cos dengan graf sinus, graf sin dengan graf cos kita dah kenal. Sekarang ni kita bagaimana pula dengan graf tan. Okey murid. So macam mana kita nak kenal graf tan? Kita kena tahu dulu bentuk asal graf tan. Graf tan yang ni dia beza sikit dengan graf cos dengan graf sin dengan cos. Ya, cikgu. Okey, kita kena tahu bentuk asas dan bagaimana kitarannya dan bagaimana pintasan X tu. Okey. So kita tengok dulu graf tan X seperti gambar rajah. Okey, ini adalah graf untuk satu kitaran ni. Berbeza kan macam cos dengan sin. Okey, dia ada satu garisan putus-putus yang kita kenali sebagai graf garisan asimtot. Garisan asimtot. Ya, di mana graf ini kalau Anik perasan, graf warna hijau tu dia tak bersentuh pada graf asimtot tu. Ya. Okey, dan inilah satu kitaran yang pelajar kena tahu, graf asas tan. Okey, tapi kita akan explore masih lagi menggunakan GeoGebra, tapi sebelum tu cikgu kenalkan dulu graf Y sama dengan tan X. Mungkin ini baru first time, mungkin pertama kali kita tengok graf tan. Ini adalah satu kitaran dia. Ini adalah satu kitaran. Beza kan macam tadi? Okey. Kita tengok yang seterusnya, kalau perubahan nilai A, okey, kalau Y tan X, ini gambar rajahnya. Okey, macam tadi cikgu tunjuk. Kalau 5, macam mana pula? Semakin lurus di situ, cikgu. Tengok dia punya graf itu dan asimtot. Jauh tak? Berbanding dengan yang graf Y sama dengan tan X tadi. Lebih jauh, cikgu. Lebih jauh kan? So maksudnya nilai A itu makin besar nilai A, maksudnya graf itu akan menjauhi nilai asimtot. Okey, jelas Maksudnya kalau Y sama dengan 6 tan X lagi jauh lah. Okey, nanti kita akan tengok dalam graf menggunakan GeoGebra. Okey, kalau ini pula, okey. Lebih banyak kitaran ni, cikgu. Ya, lebih banyak kitaran. B masih lagi kitaran. Okey, kalau ini adalah tan 2X, ini adalah tan 2X, di mana kalau Anik nampak cikgu dah bezakan dua color itu, okey, dua kitaran. Okey. Dan ini lagi banyak. Satu, dua. Berbelang mata saya, cikgu. Saya tengah kira dia. Nasib baik, cikgu, ada warna-warna tu. So kita nampak ada 3 kitaran dekat situ. So Y sama dengan 2 tan 3X. 2 tan 3X. Baik. So beza yang A tadi adalah graf itu akan menjauhi asimtot dan B itu masih lagi berkisarkan tentang kitaran. Okey. Ini. Okey. Saya ingat sepatutnya translasi graf. Ya. So daripada graf ini pun kita dah nampak Y sama dengan tan X macam biasa, ini adalah asasnya, dan Y sama dengan tan X tambah 1. Graf itu akan naik ke atas sebanyak 1 macam tadi. Betul? Dia sama je macam tadi kan? Ya, okey, sekarang ni jom kita main GeoGebra. Okey, dekat GeoGebra ni kita boleh boleh tengok perubahan tu dengan lebih ketara. Okey, sekarang ni cuba Hanif gerakkan nilai A tu.
Nilai Okey, A. kita tengok Okey, sama-sama ni murid. Okey. Nilai A di 1. Okey, satu, kita gerakkan dia ke kanan untuk besar. Apa jadi? Ke kanan. Semakin tinggi nilai A ni cikgu, semakin jauh jarak graf tersebut dari asimtot. Ya, asimtot dia kan. Ya. Cuma kalau asimtot ni dekat yang pi per 2 tu lah. Ya. Kan? Okey. Cuba ke negatif lah ni. Apa jadi? Negatif. Ha. Oh. Dia terus terbalik cikgu. Ya. Dia arah dia. Ya kan? Menarik kan? So kalau pelajar kalau nak lebih kenal graf ni mainlah GeoGebra. Okey. Okey. So itu nilai A. Okey, nilai B pula ni. Apa nyatakan perubahan graf fungsi trigo kira nilai B ni berubah. Nilai B sepatutnya kitaran. Ya. Tak silap saya. Okey. Maka semakin tinggi nilai B ni, Ya. cantik cikgu graf tadi. Seni kan? Okey, cuba kalau B tu Hanif kan kita gerakkan Negatif. ke Seperti itu tetap terbalik. kitaran dia tinggi tapi terbalik. Dia okey. punya arah dia. Okey, tengok. Okey, B ke arah 1 balik. Okey, arah 1 balik. Okey, kita asalkan dia balik. Okey, nilai C ni. Nilai C ialah translasi Ya. graf. Kita tengok kalau saya naikkan maka lebih tinggi nilai C ni, lebih tinggilah titik permulaan dia. Ya. Kalau saya turunkan ke negatif boleh cikgu? Boleh? Juga ke titik tersebut yang sama dengan nilai C. Okey. Saya bawa balik ke Sebut sifar. nilai A tu Hanif tinggikan, nilai B tu Hanif tinggikan. Nilai A saya Ya. tinggikan. Kita tengok. Nilai Okey, B saya tinggikan. Okey, nilai C tu. Nilai C nak tinggi juga. cikgu? Cuba kita explore je benda ni. Okey, Cantik juga seperti bergerak graf kita ni. Yes, dia boleh jadi seni sebenarnya. Ya. Kan? Seni matematik saya suka tu. So, maka kita tahulah bahawa untuk tangent ini, okey, nilai A dia macam yang Hanif guna tadi, makin besar nilai A, maksudnya makin jauh jarak dia meninggalkan garisan asimtot. Okey, manakala B masih lagi berkisarkan tentang kitaran. Baik. Okey, dan C itu adalah translasi gerakan graf itu ke atas atau ke bawah. Okey. Menarik cikgu. Cikgu, graf tan ni tidak akan bersentuhan dengan asimtot dia. Ya, cikgu? betul. Dia macam dia ibarat graf ni dia takkan sentuh paksi asimtot. Kenapa? Okey. Kalau kita explore menggunakan kalkulator pula. Ya. Kalau kita explore menggunakan kalkulator, dia akan menunjukkan satu nilai yang error lah sebenarnya. Tapi itu kita kena explore menggunakan kalkulator lah. Gunakan kalkulator. Menarik betul cikgu. Yang penting kita fahamlah seperti yang kita bincang tadi cikgu, kita kena faham penggunaan penggunaan pemalar dalam rumus tersebut cikgu. Baiklah, itu sangat menarik. Belajar lagi, tengok ke semua graf yang cikgu ada bincangkan, graf sin, graf cos dan graf tan. Sekarang kita akan berehat sebentar, cuba kita ingat balik nanti. Tapi anda nak tahu lagi, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM dan hari ini kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran. Terus terang ini mata pelajaran kegemaran saya ketika di sekolah dulu, iaitu matematik tambahan. Topik kita hari ini begitu menarik, iaitu graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Bersama saya ialah Cikgu Eza. Cikgu, saya rasa graf sinus, cosinus dan tangent ni sangat unik kerana ada ciri-ciri yang tersendiri. Betul. Boleh sekali kita tengok pun boleh nampak yang mana sinus, cosinus atau tangent. Tapi yang penting pemalar dia agak sama ya cikgu. Ya, pemalar secara umumnya sama. Cuma peranan untuk sin dengan cos ni sama. Cuma tan tadi. Kan, kalau Anik perasan yang tan tadi, nilai A dia bukan berkisarkan tentang maksimum minimum. Yeah. Dia berkisarkan tentang pergerakan graf itu menjauhi asimtot.
Menjauhi asimtot, So, betul. cuba kita tengok lagi sekali pada graf yang dah disediakan untuk GeoGebra ini. Okey, katalah nilai ini adalah graf, kalau kita tengok graf ni, Ya, okay, cikgu. kita dah tahu ini adalah graf sin. Graf Betul. sin. Kalau cikgu gerakkan A ni ke negatif, tadi mungkin ada murid yang tak nampak lagi, dia jadi terbalik dan graf dia start dengan minimum dan maksimum. Graf dia tu. Okey, dia akan turun ke bawah dan naik ke atas. Minimum, maksimum. Kalaulah nilai A tu positif, okey, Maksimum dan minimum tak ya, cikgu ya. tapi dia mesti bermula dengan nilai kosong. Kan? Ya. Okey, kalau B pula, kalau B ni adalah tadi kita bincangkan tentang kitaran. Okey, makin banyak nilai B, makin banyaklah nilai kitarannya. Okey, kalau nilai C tu pula, Seperti gelombang frekuensi cikgu. ya, kat mana Anik pernah tengok gambar ni? Seperti Kalau dalam cerita-cerita doktor-doktor tu kan. Dekat hospital ECG cikgu, Ya, electrocardiogram. kan. So inilah menggunakan fungsi trigo. Okey, dan nilai C pula kita tengok. Nilai C B1. Nilai C. Nilai C gerakan dia kalau positif ke atas dan negatif ke bawah. Grafnya akan kekal bentuk itu tapi hanya translasi juga, pergerakan sepenuhnya ke atas atau ke bawah. Okey, mungkin kalau pelajar nak melukis graf ni agak sukarlah, banyak graf dia kena lukis untuk untuk lihat perubahan graf. Okey, tapi menggunakan GeoGebra, kita boleh bermain-main seperti ini. Baik, menarik cikgu. Ya. Cikgu nak uji saya sedikit ke cikgu? Saya akan cuba teka apakah nilai ABC di situ. Okey, sekarang ni tanpa Hanif tengok persamaan itu, cuba Hanif teka berapakah nilai persamaan graf ini. Baik. Sekejap Okey. Okey, di sini. Seperti yang saya perhatikan, saya rasa ini graf cos Betul. dan nilai, saya kena ingat, nilai A ialah nilai yang titik permulaannya. Ya, betul. Saya rasa di sini ialah 2. Kemudiannya nilai B ialah kitaran. Di sini ada 1, 2 dan 3. 3 kitaran. Maka tadi A ialah 2, Y sama dengan 2 cos 3 X tambah C. Ya, Saya kena C- cari C. C, ya. C ialah translasi graf. Translasi graf sini kosong cikgu. Maka Y sama dengan 2 Ya, Y sama dengan 2 cos 3X. Ya, Betul tak? betul. Okey. Y sama dengan 2 cos 3X. Maksudnya maksimum dia 2 cos 3X, maksudnya 3 kitaran. 3 kitaran. Tapi graf ini dia tak berganjak. Kan? Tak berganjak. So dia tak ada nilai C. Kalau cikgu ganjakkan sedikit nilai C dia, kalau katalah cikgu naikkan, Anik, katalah cikgu turunkanlah, cikgu turunkan. Cikgu turunkan. Katalah negatif 4. Maksudnya graf dia akan terturun ke bawah sebanyak 4. Okey, dia akan turun ke bawah. Tak nampak dah situ. Negatif 4 Ya, di negatif situ. 4. Cikgu naikkan baliklah supaya semua murid di rumah nampak apakah peranan C itu sebenarnya. Kan lebih jelas di sini. Okey, kalau kita tengok graf tan pula ni. Graf tan ya. Okey, kena graf tan. Graf tan ada asimtot tadi. Ya, ada asimtot tadi. Okey, katalah cikgu start ialah dengan jaraknya dari, bukan jarak lah, lebih jauh dari asimtot. Semakin tinggi A tersebut, semakin besar jaraknya dari asimtot. okey. B Ini lah. adalah graf asas dia. Ini graf asas ya. Okey, kalau cikgu Baik. gerakkan negatif ni. Cikgu gerakkan negatif. A tu negatif. Oh, Okey, negatif 1 dia akan terbalik. negatif 1 dengan akan 1 terbalik. Tadi. Kan? Tengok dia macam kosong ke bawah. Okey, kalau cikgu gerakkan lagi negatif. Dia semakin lurus cikgu kerana dia semakin jauh dari asimtot. Ya, betul. Maksud nilai A tu. Menari graf tu di situ. Okey. Seperti ditiup angin cikgu di Ya, situ ya. okey, nilai Kalau B kitaran ya cikgu. kitaran. Baik. Makin tinggi nilai B, makin besar. Banyak makin banyak kitarannya. Nilai C. Nilai C pula okey, pun sama seperti translasi tadi. Baik. Nampak tak permulaan dia tu? Permulaannya semakin mengikut digit di situ cikgu Ya, isi betul. dia.
Cikgu boleh uji saya sekali lagi, cikgu? Okey, kita tengok Anik nak main graf apa? Saya serahkan kepada cikgu. Okey, Tapi saya rasa graf tadi agak susah sikit untuk saya. Tapi kita boleh cuba. Okey. Lebih susah mana lebih baik latihan yang kita harus lakukan. Betul. Okey, Ya. cuba kita lihat graf. Okey, kita bagi 2. Okey, Saya rasa ni 2. graf sin ni. Betul. Kita Okey. teka sedikit. Okey. Cikgu ni. Saya nampak seperti ada Okey. 1.5 kitaran di sini. Ya, okey, jap. Cikgu naikkan. Okey. Semuanya cikgu ada pemboleh ubah di sini. Baiklah. Baiklah, saya Berapa kitaran ni? Cikgu tanya dulu. Berapa kitaran? Saya rasa ni 1.5 kitaran juga. 1.5 kitaran. 1.5. Ya, 1.5. Ataupun dalam graf kadang-kadang kita ternampak 1/2. 1/2. Ya. Maka nilai B mesti 1/2 di sini. 1/2 ni. Bukan 1/2. Ya, 1/2 tu 0.5. Betul. Kan? 1.5, 1/2. 1/2. Baik. A ialah titik maksimum. Tapi titik maksimum ni, cuba tengok nilai pintasan dia. Sebab kita bermula dari 1, titik maksimum ialah 4, maka A harusnya 3. Ya. Y sama dengan 3 sin 1. Boleh saya guna perpuluhan? Boleh. Ya, Y sama dengan 3 sin 1.5x tambah C ialah translasi graf. C di sini ialah 1 kerana titik mula dari 1. Y sama dengan 3 sin 1.5x tambah 1. Ya, betul. Bijak. So, maka daripada graf sebenarnya, kita boleh baca ataupun kita boleh tentukan terus dia punya persamaan. Kan? Tapi kita kena kenal lah apa itu A, apa itu B, apa itu C. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk satu soalan. Ya, cikgu. Di mana soalannya? Sekejap ya. Ada soalan lakaran di sini. Ya, okey, kita akan tengok. lakarkan graf sama-sama. Baik. Boleh, cikgu, kita dapatkan soalan tersebut. Okey. Kita Dan seterusnya. tengok. Okey, tengok. Kalau kita ada soalan, soalan pengukuhan tentunya lebih banyak soalan matematik yang kita buat sama-sama. InsyaAllah lebih kukuh. Kita tengok soalan Cikgu Ezal ni. Okey. Anik, cuba Anik tengok soalan ni. Soalan minta lakarkan graf Y sama dengan 4 cos 2x. Tapi, apa yang beza kat situ ni? Nak kata... ada garisan di situ. Ada garisan, Mengganggu ada saya, tiang cikgu. kan? Tidak terkata, cikgu. Itulah matematik tambahan. Ya, cikgu. So, dia ada satu tiang kat situ. Ada dua lah, kiri dan kanan. Itu dinamakan nilai mutlak. Nilai mutlak. Adik rasa masa sekolah lalu pernah tak ingat kita ada nilai ni? Ataupun dikenali modulus ni? Seperti pernah dengar, cikgu. Tapi saya kurang pasti. Apakah arti nilai mutlak ni, cikgu? Nilai mutlak ataupun modulus ni, dia akan mempositifkan nilai yang negatif. Okey, mempositifkan nilai negatif. Okey, Ya. okey. Sekarang ni cuba Anik lakarkan graf 4 cos 2x. 4 cos 2x. Bagaimana gambaran untuk 4 cos 2x ni? Graf cos seperti bentuk U. U. Jika 4, maka titik mulaan ni lah 4. Betul. Akan turun ke bawah. Titik minimum haruslah negatif 4. Betul. Naik ke atas. Cos 2x. 2 ialah kitaran. Maka ada 2 kitarannya. Seperti itu. Ada 2 U je ke? Betul. Seperti W. Bentuk W. Seperti W kan. So ini adalah 4 cos 2x, betul? Betul, cikgu. Okey, Anik. Tadi cikgu dah cakap, cikgu dah katakan modulus ini adalah mempositifkan nilai negatif, betul? Nilai mutlak di situ juga. Ya. Baik. Cuba Anik tengok graf ini. Ada tak nilai negatif? Maksud cikgu, ada tak graf itu pada nilai negatif? Saya rasa ada, cikgu. Sehingga Yang turun ke titik ada minimum. 2 gambar di bawah itu. Ya. Okey, maksudnya tadi cikgu dah cakap nilai mutlak ini atau modulus ini dia mempositifkan nilai negatif. So macam mana cikgu nak positifkan graf negatif tu? Kita terbalikkan dia. Ya, bijak. Seperti tengok cermin, cikgu. Ya, bijak. Dia dipantulkan ke atas. Maka, ni baru 1. Dan ini lagi 1. Ini. Benar. Maka kalau kita nampak ada simbol di situ, cikgu, seperti tiang di situ, maka itu adalah nilai mutlak. Maka kita harus positifkan semua yang berada di bawah paksi X itu, ya.
Tapi kalau soalannya hanya 4 cos 2x, Ya. okey, kita akan buat macam ni lah. Ya. Okey, kalau tiba-tiba ada tambah 1 ni, apa jadi pada graf ni? Tambah 1, maka titik permulaannya, titik maksimum ialah 5, cikgu. Ya, Akan naik graf ke ni atas. akan naik ke atas. Kalau Titik- tambah 2 lagi jadi 6 lah. Lebih tinggi. Kan? Ya. So negatif 4 tu akan jadi negatif 2. Betul? Betul, ya. Itu kalau 4 cos 2x. Tapi kalau ada modulus, apa Baik. yang kita buat, kita akan positifkan nilai yang negatif. Maksudnya graf ini akan dipantulkan. Kemudian katalah ada tambah 1. Kat Ya. situ graf ini akan naik jadi tambah 1. Tambah 1. Baik, cikgu. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan keseluruhan yang sama-sama kita belajar hari ini? Maka kesimpulan yang kita akan buat, apa yang kita kena kenal, untuk apa yang kita perlu tahu untuk melangkah graf trigo, apa yang perlu kita tahu. Yang pertama, kita kena tahu bentuk graf. Kita bentuk asas. Tadi kita ada graf sin yang bentuk dia macam ini, kan? Kan kita ada bentuk cos yang bentuk dia bentuk U. Betul? Ya, Dan cikgu. graf tan yang bentuk dia ada asimtotnya. Dan yang kedua, kita kena tahu kitarannya, iaitu nilai B. Berapa banyak kitaran yang ada. Ya. Dan nilai C, kita kena tahu amplitude. Cuma nombor 4, kita ada tambah sikit dekat graf tan, iaitu kita ada garisan asimtot. Asimtot. Okey. Maka untuk peranan A, B dan C kita tadi, okey, untuk A kita lebih kepada menentukan amplitude. Okey, B adalah menentukan kitaran dan C kita lebih kepada pergerakan graf. Menarik, cikgu. Cikgu, sebenarnya kan sambil cikgu membaca kesimpulan di sini, kita kena ikut, cikgu, seperti gambar di situ juga. Macam tu, cikgu, ya? Saya suka gambar di situ. Baik, cikgu, apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya hari ini? Apabila Anip dah boleh menentukan persamaan daripada graf, itu dah tentulah cemerlang. Alhamdulillah kita dapat cemerlang, maka saya akan ikut gambar seperti dalam slide cikgu tu. Baiklah, cikgu, saya pastikan murid-murid di rumah mungkin ada banyak lagi pertanyaan. Saya nak belajar lebih. Kat mana saya nak cari bahan rujukan, ya? Agaknya kat mana, cikgu, kita akan kongsikan. Di manakah, cikgu, jika kita ingin mencari bahan rujukan yang lebih mendalam? Okey, untuk mencari para murid di luar sana untuk mencari bahan, pergilah ke Pelantar Delima. Banyak bahan-bahan pengajaran yang dikongsikan di situ. Baik, saya setuju. Seperti yang tertera di kaca TV anda, sila rujuk ke Pelantar Delima KPM. Di situ ada lebih banyak bahan rujukan. Boleh lakukan latihan, kukuhkan ilmu yang ada tu supaya lebih cemerlang, insya-Allah. Dengan itu tentunya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Eza. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Eza. Saya rasa pembelajaran kita hari ini sangat menarik, dengan terutama sekali kita ada aplikasi GeoGebra. Guna tau. Masing-masing kena cuba tu guna. Dan kepada juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Saiful. Terima kasih banyak-banyak juga kepada Cikgu Saiful. Dan kepada murid-murid di rumah, ingat matematik tambahan ni saya rasa sangat menarik. Banyak aplikasi dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Ya, ini ilmu yang sangat unik, dan teruskan pembelajaran anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di slot-slot yang lain. Ini nama saya Hanif Sean. Bye dan terima kasih semua.